أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh tutup belakang dia tak? Ya. Ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ni. Sebelum kita sambung ni, saya mohon maaf lah, ada dekat dua kali dua kali kan. Dua kali saya tak dapat hadir, saya mohon maaf lah. Jadual saya banyak urusan, tak dapat dielakkan, saya mohon maaf lah. Ni lepas Anwar Ibrahim jadi PM ni mungkin lagi sibuk kot. Saya minta maaf lah. Jadi bukan kuliah sini, ada juga kuliah-kuliah tempat lain terpaksa apa. Saya banyak bertugas luar kawasan. Jadi insya-Allah lah saya cuba. Kalau saya tak ada apa-apa benda, memang saya takkan batalkan kuliah lah. Jadi memandangkan Taman Jujur ni dia bukan tiap-tiap minggu, dia 2 minggu sekali kan. Jadi kalau tuan-tuan saya termis, mana saya kena tunggu lagi 2 minggu. Jadi tadi saya dah bincang dengan Amin. Kalau ikut minggu ni, minggu yang kedua ni Sabtu keempat kan? Ketiga. Betul lah, Sabtu ketiga. Jadi kuliah saya ni Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Kuliah saya ni minggu keempat. Ni Sabtu keempat. Tapi tak apalah, saya minta supaya saya masuk. Minggu depan saya datang jugalah. Jadi kalau saya boleh ganti, terpulang pada surau lah. Jadi insyaAllah kita sambung semula pembacaan kitab ni. Kita masih dalam bab yang ke-8, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang kematian itu akan didahului dengan sakarat, yang mana masing-masing anggota tubuh badan itu akan mengucapkan selamat berpisah dan tempat kembalinya manusia. Sambungan dia. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, telah diceritakan bahawa ketika roh Nabi Allah Musa alaihi salam sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai Musa, bagaimana kamu mendapati kematian itu?" Musa alaihissalam menjawab, "Aku mendapati diriku seperti seekor burung yang dipanggang hidup-hidup di atas alat pemanggang tanpa dapat mati, supaya tidak merasakan apa-apa lagi dan juga tidak dapat lepas terbang." Maka dalam riwayat yang lain, Musa alaihissalam menjawab, "Aku dapati diriku seperti seekor kambing yang kulitnya itu ditanggal hidup-hidup oleh seorang tukang sembelih," kata dia. Jadi ini adalah suatu qasas, satu kisah. Dia bukan hadis, dia qasas. Yang mana Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, pengarang kitab ni, dia menukilkan satu kisah, satu riwayat tentang apakah yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ya Musa, wahai Musa, macam mana engkau dapati kematian? Macam mana mati ni?" Ni Musa ni satu orang Nabi. Maka Musa menjawab, Musa kata, "Ya Allah, aku mendapati diriku seperti seekor burung. Burung yang hidup, kemudian dipanggang hidup-hidup di atas alat pemanggang. Tanpa mati pun tidak. Nak mati pun tak mati. Dan nak terbang keluar pun tak boleh."
Maka dalam riwayat yang lain Musa AS menjawab, aku dapati diriku seperti seekor kambing yang kulitnya itu ditanggal atau disiat dalam keadaan kambing itu hidup, kata dia. Nak menerangkan tentang sakit mati ini. Kemudian Nabi Allah Isa AS mengatakan, wahai para sahabat qaribku, wahai hawariyin. Dia kata, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan kemudahan sakaratul maut kepada kalian. Jadi Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, dia tak ada bin bapa, dia Isa bin Maryam, Isa putera kepada Maryam. Isa ni satu orang nabi, dia ada mak tapi dia tak ada ayah. Dia tak ada bin kan ayah. Itu adalah riwayat Isa bin Maryam. Isa anak kepada Maryam. Itu sebab setengah riwayat bila orang meninggal dunia, dia berbinkan mak dia. Kan kadang-kadang setengah ustaz dia tanya, siapa nama mak dia? Pun boleh. Tak bin bapa pun boleh. Tapi setengah orang dia nak bin ibu dia, berbintikan ibu dia. Jadi Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa anak kepada Maryam. Nabi Allah Isa mengatakan kepada pengikut dia, Hawariyun. Sahabat yang mengikut Nabi Isa dipanggil Hawariyin ataupun Hawariyun. Nabi Isa AS mengatakan kepada golongan Hawariyin, katanya, wahai para sahabat qaribku, kata dia. Katanya, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kemudahan sakaratul maut kepada kalian. Nabi Isa AS kata, paling tinggi kita boleh buat doa je. Maknanya doa tu ibadat lah. Janganlah apa pun tak buat, kan? Maksudnya doa tu dalam Arab maksudnya ibadat. Dalam apa saja amal ibadat yang kita buat, jangan lupa doa. Solat tu pun doa, kan? Solat yang kita solat ni doa. Daripada kita baca Fatihah sampailah kita tahiyat doa. Itu sebab dalam solat dia ada 8 maqam. Dia ada 8 maqam. Maqam ni apa? Tempat berhenti. Dia ada 8 tempat berhenti untuk doa. Cuma kalaulah imam tu solat dengan solat yang paling sempurna, nanti makmum tak boleh tahan lama. Makmum tak tahan lama. Imam Ahmad ibn al-Hanbal rahmatullah alaih, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih, bila dia solat, orang yang solat belakang dia ni, yang tak kenal dia akan cela dia. Cela bukan apa, kalau orang tak kenal dia ni, lama imam ni sembahyang. Kalau rukuk dia lah lama, sujud dia lama. Itu sebab Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih dalam kitab dia menerangkan, kata dia, kalaulah kerana tidak memikirkan rungutan orang di belakang aku ni, nescaya kalau aku solat, aku lebih suka membaca tasbih sebanyak 11 kali. Kita baca tasbih 3 kali. Itu pun punya laju. Kita mazhab Syafi'i, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, subhana rabbiyal azim. Kalau dalam hadis, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu sebabnya kalau kita solat, tiba-tiba ada waktu emergency lah, kan, kita nak cepat, mungkin ada hal kecemasan, kita ambil yang ringkas. Tapi jangan selalu amal tu lah, tapi sesekali boleh amal bila kita nak cepat. Antara dia apa? Tasbih kita terbaca subhana rabbiyal azim, sekurang-kurangnya sekali. Atau betul subhana rabbiyal a'la, sekurang-kurangnya sekali. Yang doa duduk antara dua sujud tu, rabbighfirli, sekali. Tapi jangan selalu buat. Tapi itu kalau apa? Kalau rabbighfirli, Fatihah, solat sembahyang Fatihah aja. Itu kalau terpaksa nak cepat, emergency.
Itu sebab bagi orang yang qada solat, solatlah ringkas. Dia nak solat banyak. Kadang-kadang umur dah 60 tahun. Saya ni ustaz, pakcik ni, solat betul-betul pun umur 50 dia kata. Umur 50, pakcik menyesal betul lah dia kata. Tapi qada kena qada, wajib qada. Jadi kadang-kadang ada setengah orang dia jadi keliru, dia jadi susah hati. Sebab ada setengah ceramah kata tak boleh semayang sunat, kena qada je. Dah dia jadi susah pula. Orang tua ni jadi susah pula. Dia kata kalau macam tu tak boleh semayang sunat lah, kena qada je. Dia bukan macam tu. Jadi ulama telah menerangkan, maknanya qada pun kena qada, semayang sunat pun kena buat. Solat sunat antara semayang muakkad, ghair muakkad tu kita kena buat. Tapi carilah masa lain untuk qada. Jadi bila qada solat fardu, ringkaskan solat tu. Ringkas maksudnya baca je, nanti baca je Fatihah. Baca Fatihah. Tasbih yang ringkas. Sebab apa? Nak solat banyak. Takut nanti kita qada sekejap, 2-3 hari, seminggu, lepas tu kita pun alamak, dah lah semayang fardu nak buat, sunat nak buat, nak qada lagi, banyaknya semayang. Betul tak? Orang akan mengeluh lah banyaknya semayang. Jadi bila waktu qada ni kita ringkaskan. Tapi biarlah solat kita tu ada kualiti, sebab kita nak bayar hutang. Kita nak bayar hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi solat ini doa. Dia ada 8 maqam, 8 tempat untuk orang bila solat. Kalau dia semayang sendiri, dia boleh doa 8 tempat. Waktu selepas baca Fatihah, sebelum rukuk tu boleh berdoa. Ketika rukuk boleh doa. Ketika sujud, bukan sujud akhir, semua sujud boleh doa. Bukan sujud akhir pun nak doa, tak. Semua sujud. Selepas baca tasbih boleh doa. Duduk antara 2 sujud boleh doa. Kemudian tahiyat sebelum salam. Dah habis baca tahiyat tu sebelum, itu tempat-tempat yang mustajab doa. Jadi kalau kita semayang sendiri, kita tak terkejar-kejar, kita boleh doa. Jadi Isa AS mengatakan, wahai para sahabat Hawariyin, kata dia, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kemudahan sakratul maut kepada kalian. Maksudnya doalah dengan Allah ni. Sepanjang kita hidup ni, minta dengan Allah. Mudah-mudahan. Bukan tak ada sakratul maut, bukan tak sakit mati. Sakit mesti sakit. Tapi Allah mudahkan kesakitan tu. Dia macam orang perempuan nak bersalin. Boleh ke tak sakit bersalin? Tak boleh kan? Macam mana pun mesti sakit. Sakit bersalin tu normal lah. Tak ada perempuan bersalin tak sah. Tahu-tahu beranak je, tak ada sakit. Tak ada. Dia mesti ada sakit bersalin tu. Jadi sakit bersalin ni hanya orang perempuan dia tahu macam mana sakit bersalin. Orang lelaki memang tak faham. Dia tahulah sakit tu sebab dia tengok orang rumah dia dah mengulut, tarik langsir sampai terkoyak tu, kan? Langsir hospital tu, kan? Sekarang saya tak tahulah. Tapi dulu satu kali pernah juga sekali dia bagi suami itu boleh masuk, kan? Tapi sekarang saya tak tahu kot. Ada sekali tu dia dah tak bagi lagi dah, kan? Pasal keadaan dalam tempat bersalin tu tak sesuai untuk lelaki masuk ni. Keadaan orang perempuan tak terurus keadaan dia. Kadang nak sakit bersalin, kadang pakaian dia, tudung dia dan sebagainya, kan? Posisi dia, kadang-kadang tabir langsir terbuka, dia nak bersalin, kadang-kadang aurat dia, kan? Banyak keadaan, jadi tak dibenarkan masuk. Jadi sakit bersalin ni fitrah. Tapi untuk sakaratul maut ni, semua orang akan merasai kesakitan maut. Cuma dia kata berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan, kata dia, memberikan kemudahan. Maksudnya Allah tolong kita, Allah mudahkan sakaratul maut kita ni. Dalam kita menghadapi kesakitan nak meninggal dunia ni, Allah mudahkan urusan kita. Kemudian ada yang mengatakan kematian itu lebih dahsyat daripada ditebas dengan pedang, digergaji dengan gergaji dan digunting dengan gunting, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah dari jalur Ma'khul
dari Wa'ilah ibnu Asfa radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, pandangan mata malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada 1000 kali tebasan pedang. Maka selengkapnya masalah ini insya-Allah akan diterangkan dan dibicarakan nanti, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi riwayat Al-Wa'ilah ibnul Asfa radhiyallahu an, kata beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Nabi kata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman dia, pandangan mata malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada 1000 kali tebasan pedang. Jadi malaikat maut ni Allah Ta'ala ciptakan dia makhluk Allah. Dan dalam Quran Allah panggil malaikat maut tu ya malakatul maut. Tak ada dalam Quran perkataan Israel tu, tak ada. Dalam Quran tak ada perkataan Israel. Yang Allah sebut nama malaikat maut dalam Quran ya malakul maut. Cuma dalam Israel ni dalam setengah riwayat hadis nama apa? Nama Israel ni kan. Tapi yang Allah sebut dalam Quran adalah malakatul maut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, pandangan mata malaikat maut tu, kalaulah Allah Ta'ala jadikan kita menyaksikan malakatul maut ni, dia ada dua, malaikat maut ni dia ada dua wajah. Dia ada dua wajhin, dia ada dua wajah ni. Bagi orang mukmin ketika dia datang lain wajah dia. Bagi orang fasik, orang yang asi, orang kafir, lain wajah dia. Dia split wajah dia. Dia ada dua wajah yang berbeza. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah Allah berikan dia peluang untuk menyaksikan wajah malaikatul maut pada dua wajah ni. Jadi bila malaikat maut zahirkan wajah dia pada orang yang kafir, pengsan Nabi Allah pengsan Nabi Ibrahim. Melihat wajah dia ketika dia mendatangi ketika dia datangi untuk memutuskan nyawa orang-orang yang kafir ni. Tapi bagi orang mukmin, itu sebab jadi orang mukmin ni Allah Ta'ala bagi kita peluang hidup 60-70 tahun. Kehidupan yang kita lalui ini, tuan-tuan, kita hidup ni dia akan berakhir. Dia akan berakhir. Tak payahlah kita susah hati nak fikir hidup 1000 tahun, takkan sampai dah. 70 tahun pun belum tentu boleh pergi, kan? Belum tentu. Sebab nak sampai 100 belum tentu, lagi susah. Sebab bila mutaakhir ni, golongan umat ini, Nabi kata mautul syuja', akan berlaku dua keadaan. Akhir zaman ni manusia ni dia akan, kematian tu akan datang dua. Satu, mati secara beramai-ramai. Bila mati ramai-ramai ramai mati, mautul syuja', kematian yang mati secara beramai-ramai. Kan dah datang dulu Covid sekali, kan? Tak pernah kita tahu apa nama, apa benda nama Covid. Gitu. Rupanya coronavirus disease. Nama dia coronavirus disease. Orang bau kecoh, sedangkan botol Dettol tu dulu lagi dah tulis coronavirus. Buku botol air Dettol tu, Dettol tu, sebab kita tak pernah nak baca dia punya tu sebab kecil sangat. Tapi kalau kita ambil tu, kita snap dengan handphone kita, lepas tu kita besarkan dia. Kita tengok Dettol ni apa benda dia boleh guna. Dah lama Dettol tulis corona virus ni. Jadi coronavirus disease tiba-tiba muncul. Huru-hara negara, hidup kita susah, negara pun susah. Akhirnya mautul syuja', kematian beramai-ramai. Kemudian matinya secara mengejut. Banyak orang akan mati mengejut. Tiba-tiba mati. Tidur malam, tiba bangun pagi mati. Malam tadi elok minum teh dekat surau borak ke, tidur bangun pagi mati. Jadi kematian beramai-ramai dan mati secara mengejut. Jadi kehidupan yang kita lalui ini akan berakhir, tuan-tuan. Cuma
kehidupan selepas kematian ni lebih panjang daripada masa kita hidup dekat dunia ni. Allah Ta'ala bagi kita peluang, ni lah modal kita ni. Ni yang ada ni. Kalau umur kita dah 50-60 tahun, tak tahu lagi berapa tahun kita boleh pergi ni. Kalau umur kita dah 75-85 tahun, tak tahu lagi berapa tahun boleh pergi lagi. Duduklah fikir. Kalau Allah Ta'ala boleh bagi panjang sampai 85, 90, 94, 95, Alhamdulillah. Kita tak tahu. Sebab jantung kita ni macam bateri kereta. Kan? Jantung ni, dia macam bateri kereta. Kita jaga ni macam mana pun, kita jogging hari-hari pun, kita makan macam mana pun, dia macam jantung, dia macam bateri kereta. Macam mana kita jaga air bateri kereta tu, hari-hari kita buka bonet check air, satu pagi kita bangun, kita nak start, dah tak boleh start. Sebab apa? Cina tu kata, sudah berapa tahun ini bateri? Sudah 2 tahun setengah. Okey mah, sudah 2 tahun setengah. Dia ada expired date. Walaupun kita jaga air bateri tu hari-hari, sampai satu masa dia tak boleh start. Walaupun pakai jumper, jam pun tak. Oh, ini bateri dah habis lah bang, dah tak boleh lah. Jadi begitulah keadaan jantung. Jadi Allah akan tamatkan hidup kita ni. Cuma dalam kehidupan kita ni, kalaulah kita diberi peluang untuk beramal soleh, kita bertaubat kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan sakaratul maut kita. Kemudian disebutkan dalam hadis Humaid At-Tawil dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata Nabi, malaikat itu mengelilingi dan memagari seorang hamba yang akan meninggal dunia. Sebab kalau tidak, ia akan terdampar oleh kerasnya tekanan sakratul maut ke padang pasir atau ke gurun Sahara. Kata Anas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Nabi, malaikat itu mengelilingi dan memagari seorang hamba yang akan meninggal dunia. Malaikat apa? Kalau dia orang mukmin, malaikat maut tak keliling kita. Sebelum datangnya, dalam riwayat yang lain, ketika satu orang hamba nak meninggal dunia, Allah utuskan sekumpulan malaikat rahmat. Dalil dia apa? Dalam Quran Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikah. Kami turunkan sekumpulan para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah wala tahzanu abshiru, kata dia. Malaikat rahmat kata wala wahai, dia kata malaikat ni akan kata dengan orang yang nak mati ni, dia kata wahai fulan bin fulan, kata dia, wala tahzan. Tahzan ni apa? La tahzan. Jangan sedih. Jangan susah hati, jangan sedih. Sebab apa? Orang yang nak meninggal dunia ni, bila dia ditimpa sakit mati, dia akan tahu inilah mati. Sebab tidak ada satu orang yang pernah merasai sakitnya mati melainkan dia pasti mati. Yang ada sakit macam nak mati tapi tak itu bukan sakit mati. Oh ya Allah, sakit macam nak, tapi lepas tu keluar hospital. Itu bukan sakit itu bukan sakit mati. Sebab kata para ulama, tidak ada satu orang yang ditimpa sakit untuk mati melainkan pasti dia mati. Jadi orang yang dan tidak ada satu orang yang ketika dia hidup dia dah pernah merasai sakit mati, tak pernah. Melainkan bila datangnya sakit kematian yang benar, pada waktu itulah dia akan mengatakan, wallahi sepanjang aku hidup ni aku memang tak pernah sakit macam ni. Dan dia sendiri tahu ini memang nama dia mati. Roh dia sendiri pun tahu, dah memang inilah sakit ini memang aku akan mati ni. Jadi orang yang nak mati, dia tahu dia mati bila ditimpa sakit mati ni. Jadi ketika dia nak mati ni, dia tahu dia nak mati, dia akan ditimpa satu perasaan. Apa dia? Sedih. Dia belum mati lagi, dia mula merasai sakit
mati. Dia akan mula sedih. Sedih pasal apa? Dia masih waras lagi boleh fikir. Dia sedih sebab pertama dia nak tinggalkan dunia ni. Dunia yang kita hidup 60-70 tahun yang kita sayang ni, kan? Kita sayang dunia ni. Bukan kita, orang lain pun sayang, kan? Daripada tukang penyapu sampah sampai Perdana Menteri. Sayang dunia ni, kan? Sebab dunia ni ujian. Dunia ni ujian. Sayang dunia ni. Apa yang boleh kita rebut, kita rebut. Makan pun kita rebut, kuasa pun kita rebut, pangkat pun kita rebut, hari-hari kita rebut. Ya. Jadi ada perasaan hubbud dunia, cinta pada dunia ni. Jadi bila datang sakit mati, benda yang mula-mula jatuh atas diri seorang hamba, dia akan jadi sedih. Sebab apa? Sedih sebab dia nak keluar daripada dunia ni. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang kalau tuan-tuan, saya selalu cakap lah benda ni. Dia yang paling sedih dan paling malang ni, bila umur kita ni dah cecah 40 tahun, kita akan ada satu perasaan. Semua orang ada benda ni. Masa umur kita 20, kita lain. Masuk 30 tahun tu dia lain sikit. Masuk 35, dah ada anak, dah kahwin, dah ada, masuk 40, kita ada perasaan yang lain. Itu sebab Nabi sebut, bila cecah umur 40 tahun, itu umur kematangan, umur matang. Itu sebab Allah mengangkat nubuat, Allah mengangkat nubuat kenabian itu bila Allah tunggu sampai umur Nabi 40 tahun. Itu sebab nombor 40 ni dia ada sir, kata para ulama. Dia ada rahsia dia. 40. Nabi Yunus alaihi salam, Allah simpan dia dalam perut ikan bila dia meninggalkan kaum dia. Bila dia dikeluarkan daripada kapal pada waktu malam, dia tenggelam dalam laut. Allah utus ikan nun di bawah dasar laut. Telan Nabi Yunus. Simpan Nabi Yunus dalam perut ikan berapa hari? 40 hari. Dia duduk dalam perut ikan tu, tak ada apa, tak ada makan, tak ada minum, tapi Allah biarkan dia hidup. Allah wahyukan dia. Allah ilhamkan Yunus untuk baca tasbih Yunus ibni Matta. Dia baca satu tasbih ya, tapi tasbih itu ada tasbih dan istighfar. Dia panggil tasbihnya tasbih Yunus ibnu Matta. Apa dia baca? Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 40 hari dia baca tasbihat tu dalam perut ikan. Itu sebab sebagai ulama tasawuf, dia mengambil kisah tu, dia galakkan orang baca tasbih tu sebanyak 40 kali. Dia takwil nama dia. Yunus AS bukan baca 40 kali. Yunus baca sebanyak-banyak bilangan selama 40 hari. Lagi banyak, bukan 40 kali Yunus baca dah. Tadi cuma tidak diriwayatkan berapa sebenarnya Yunus baca hari-hari tu. Mungkin 100,000. Mungkin dia duduk, sebab dia duduk dalam perut ikan. Dia tak kerja, dia tak pergi pejabat, dia tak pergi ladang, apa pun dia tak. Dia duduk dalam perut ikan. Dia nak pergi mana? Dia tak boleh pergi jalan, dia tak boleh pergi kedai, dia tak boleh pergi ziarah orang, dia tak boleh pergi masjid, dia tak boleh pergi kuliah. Allah penjarakan dia dalam perut ikan selama 40 hari. Jadi bila orang dah kena penjara, dia nak buat apa? Akhirnya tasbihat lah. Maknanya dia tak ada peluang nak, dia duduk dalam tu, kalau dia tak tasbih, dia tak tahu apa dia nak buat. Jadi dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha suci Allah. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Tak ada orang yang menzalimi dia melainkan diri aku sendiri. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dia baca doa tu, istighfar dengan Nabi Allah Yu. Cuma ulama tidak sebut berapa banyak sebenarnya dia baca, tapi sebab yang pasti 40 hari tu. Jadi ulama tasawuf mengambil takwil tu, suruh baca 40 kali. Itu sebabnya
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, ketika Namrud melontarkan dia dalam api, ketika dia dibakar dalam api itu, dibaling dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dalam api itu selama 40 hari. Api itu berjalan ni 40 hari. Besar api Nabi Ibrahim ni. Kalau ada burung yang boleh lalu atas api itu, terbakar burung tu. Sebab begitu besarnya api yang dibakar, dan tak padam api itu selama 40 hari. Tali yang mengikat tangan dan kaki Nabi Allah Ibrahim itu terbakar. Tali yang ikat tu terbakar. Tali yang ikat kaki pun terbakar. Tapi tidak terbakarnya jasad Nabi Allah Ibrahim. Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, Allah sebut dalam Quran, kami perintah wa wa'adna Musa. Kami perintahkan Musa untuk bermunajat di Bukit Tursina pada awalnya 30 hari, 30 malam. Kemudian kami perintahkan Musa untuk tambah lagi 10 malam. Jadi Nabi Allah Musa bermunajat, berpuasa, bermunajat di Bukit Tursina 40 hari, 40 malam. Jadi 40 ni dia banyak sir, dia banyak rahsia. Dulu orang pergi haji berapa hari? 40 hari lah. Dan biasa orang akan kejar semayang di Masjidil Nabawi 40 waktu. 40 betul je. 40 waktu. Dan ada hadis Nabi sebut, barang siapa yang memelihara solat berjemaah 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari, dia dengan tanpa terlepas takbiratul ula, dia mendapat 2 jaminan. Satu jaminan keselamatan daripada neraka Jahannam. Allah selamatkan dia daripada neraka Jahannam. Yang kedua, Allah selamatkan dia daripada sifat munafik. Jadi 40 ni dia banyak sir, dia banyak rahsia dia. Jadi bila umur telah cecah 40 tahun, kalaulah seseorang itu tidak berpaling kepada Allah ni, dia tak ubah hidup dia, mula ubah bearing hidup dia ni, dah umur dah 40 dah ni. Kalau dia tak ubah hidup dia, dia tak tukar dia punya kiblat tu. Kalau kiblat dia dulu selama ni tak mana-mana pergi kiblat dia, tapi bila cecah 40 tahun tu dia apa? Dia menghadapkan kiblat dia kepada Allah ni. Dia mula tukar hidup dia, mula menghampiri Allah, jalan dia. Kalau dia tak ubah umur 40 ni, Allah biarkan dia sampai umur 50. 50 kalau dia tak ubah juga, Allah biarkan dia sampai umur 60. Itu sebab Imam Al-Qurtubi berkata, wahai orang yang sudah berumur 60 tahun, kata dia. Imam Qurtubi kata apa? Wahai orang yang sudah berumur 60 tahun, siapkanlah bekalan kamu, kata Imam Qurtubi. Dia sebut umur 60. Pada dalam kitab yang lain dia kata, wahai yang telah berumur 40 tahun, wahai yang telah berumur 50. Jadi setiap 10 tahun tu masuk 60. Kalau tak berubah juga, cecah 70, tak juga berubah, gulung tikar. Gulung tikar. Saya ada orang datang jumpa, dia susah hati. Dia tengok bapak dia dah 70 lebih masih tak semayang ni. Dia susah hati lah. Yalah, anak sayang ayah kan. Ayah ada jasa dia, ayah banyak berjasa dalam hidup dia. Tapi dia susah hati, dia tengok ayah dia dah 70 lebih pun tak nak Dia kata dah berapa kali dia duduk cuba nak minta, nak cakap dengan ayah dia. Satu hari dia kata, ayah solatlah ayah. Solatlah. Solatlah ayah. Abang susah hati abang ni. Bapak dia diam ya. Jadi dia tanya, macam mana ustaz? Macam mana saya nak buat lagi? Saya kata, kau tak boleh buat apa-apa. Kau tak boleh buat apa-apa. Tapi satu je kau boleh buat. Doalah kepada Allah. Dah tak payah cerita bab semayang ayah ni lagi dah. Cukup. Sekali 2 kali tu dah cukup. Dia kata, saya 2-3 kali saya pernah. Dia kata dah cukup.
Tak payah cakap apa Ustaz, tak payah. Doalah kepada Allah, mudah-mudahan. Sebab bila umur dah cecah 70 tahun, kalau hati itu masih lagi tidak menghadapkan kiblat dia kepada Allah, biasanya siaplah untuk gulung tikar. Allah akan biarkan, melainkan orang yang Allah rahmati dia. Masih lagi ada peluang, tapi jika Allah beri rahmat pada dia, itu sebab jangan tunggu 70 tahun. Sebab 70 tahun ni tuan-tuan, badan dah tak terdaya lah. Masa tu kita nak suruh dia baca Quran banyak-banyak, masa tu nak suruh semayang, tak ada. Dah cari kursi lah. Cari kursi. Tak ada nak buat semayang banyak-banyak ada. Sebab rugi masa tu berlalu. Tu sebab bila kita dalam umur 40 ada waktu untuk kita ubah hidup kita ni, Allah bagi kita masa. Ubahlah sekarang. Ubahlah. Yang lepas tu lah, lepeh lah. Yang dah lepas tu lepaslah. Tak boleh buat apa? Yang kita boleh buat istighfar. Minta ampun dengan Allah. Apa saja salah silap kita, dosa yang kita kena buat, kita minta ampun. Ya Allah, dulu macam ni, minta ampun. Minta ampun, taubat dan tutup. Jangan cerita dengan orang. Jangan cerita dengan orang. Aku dulu ada. Dulu tu jangan. Aib kita, dosa dan kemaksiatan kita tu jangan cerita dah. Tutup dah. Dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dengan Allah. Dan apa yang ada kat depan ni, teruskan. Islahkan yang kat depan ni. Mudah-mudahan penghujung kita tu lebih baik daripada permulaan. Penghujung hidup kita ni, mudah-mudahan yang penghujung tu lebih baik daripada permulaan. Sebab sepanjang kita hidup ni, akhir sekali Allah akan melihat kepada pengakhiran kita. Akhir kita ni, akhir. Kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita, tapi kita tak boleh tunggu lama sangat. Tak boleh nak tunggu dah tua tak. Bila Allah bagi kita ada peluang ni, dah cecah 40 ni, cepat kita gulung tikar kita. Maksudnya buat persediaan. Bukanlah nak banyak-banyak, tapi sekurang-kurang sikit demi sikit kita menghadapkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kita pun dah berada pada fasa 2022, nak masuk 23. Dari segi hijrah kita dah 1444. Kita dah berada pada fasar mutaakhirin. Kita dah berada pada fasa akhir umur umat ni. Jadi kalau umur kita 45, kalau Allah matikan kita umur 65, kita ada dalam 20 tahun dia boleh pergi. Jadi sekurang-kurangnya pengakhiran hidup kita lagi 10-15 tahun yang ada ni, kita penuhi dia dengan amal soleh. Itu je bekal yang kita ada nak bawa. Kita tak boleh bawa apa-apa. Kita tak boleh bawa rumah kita, kita tak boleh bawa harta benda kita tak boleh bawa wang ringgit kita. Apa saja yang kita usahakan kat dunia ni, semua kita tak boleh bawa. Melainkan yang kita boleh bawa amal kesolehan kita je. Solat kita, zikir kita, baca Quran kita. Tu sebab tuan-tuan, bila hidup kita tak sibuk ni baik. Bila hidup kita ni tak sibuk ni baik. Allah bagi kita kelapangan masa. Kita jangan sibukkan lagi diri kita ni. Itu sebab saya kadang-kadang bila orang yang dah pencen ni datang jumpa saya cakap benda yang terus terang saya cakap. Saya kata, Haji bila dah pencen, jangan sibukkan lagi diri Haji ni. Maksudnya bukanlah tak boleh kerja, boleh, tapi jangan sibuk macam sebelum tu. Patutnya dah lepas pencen ni Haji, semayang di masjid tak boleh tinggal lagi dah. Semayang jemaah 5 waktu jangan tinggal. Tak apalah Haji nak pergi kebun, pergilah. Kerja yang santai-santai yang boleh pencen ada, bukan tak ada pencen kan. Kalau boleh tu mohon dengan Allah Ta'ala, ya Allah mudahkanlah waktu usia tua ni. Minta Allah Ta'ala, doa dengan Allah, ya Allah mudahkanlah usia tua ni. Daripada umur 60 pencen sampai nak akhir ni, ya Allah berilah keberkatan umur ni.
Itu sebab Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik di bahagian akhir dia, dan jadikanlah amalku yang terbaik di bahagian penutup dia. Ya Allah, berkatilah rezekiku pada waktu akhir dan pada waktu akhir daripada umurku. Ya Allah, berkatilah rezekiku pada waktu akhir daripada umurku. Maksudnya pada fasa akhir lepas 60 ni, kita minta dengan Allah sempurnakan, berilah, berkatilah rezeki kita ni. Jangan sampai kita terurusan rezeki ni menyebabkan kita terlari sana, terlari sini, kan? Masa nak semayang kat masjid pun terlepas. Daripada umur kita 20 sampai 50, semayang kat masjid pun tak dapat datang. Bila kita nak semayang kat masjid lagi? Bila kita nak jaga semayang berjemaah di surau? Dah sampai 60 dah, 65 pun tak datang, 70 pun tak datang, 75 pun tak boleh datang. Last sekali Allah datangkan kita. Macam mana Allah datangkan kita? Allah masuk kita dalam keranda, kan? Last sekali Allah gulung kita, ha. 40 tak datang, 45 tak datang, 50 tak datang, 55 tak datang, 60 tak datang, 65 tak datang, 70 tak datang, 70, Allah gulung kita. Allah gulungkan kita, gulung dengan kain kafan tu. Allah naikkan kita dalam satu kenderaan, diusung oleh orang ramai. Akhirnya baru sekarang kau nak datang. Kita disolatkan. Kita disolatkan. Orang tak pernah jadi imam, dia tolak kita jadi imam. Jenazah kat belakang ke kat depan? Depan. Datang masjid tu jadi imam, ha, ditolak dia ke depan. Orang pun solat, tapi pelik solat dia. Rukuk tak ada, sujud pun tak ada. Sebab nama solat tu solatul janazah. 4 kali takbir. 4 kali takbir. Tuan-tuan, kalau sejuta orang Taman Jujur ni, kalau Taman Jujur ni ada 1 juta orang Islam, 1 juta orang Islam ni keluar hari orang ni mati ni, keluar dan semayang kat surau ni, penuh surau ni sampai melempar-lempar ke jalan ni, sampai kat kedai mamak, sampai kat ujung sana, penuh, jam Taman Jujur ni, sebab nak semayangkan 1 jenazah. Diangkat 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tuan-tuan ingat, 1 juta orang semayang tu, dengan 4 kali takbir, boleh tebus ke mayat ni punya semayang fardu sepanjang hidup dia? Boleh ke bayar? Boleh tebus ke dia punya semayang fardu dia? Kalau 60-70 tak jaga semayang lagi, agak-agak 4 kali takbir dengan 1 juta orang semayang ni, boleh bayar ke semayang ni yang tertinggal ni? Sabda Nabi SAW, satu orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan dia tidak mendirikan solat, Allah amat memurkai dia. Satu orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan dia tidak solat, dia orang Islam, dia tinggal solat dia ni, dia datang menghadap Allah dalam keadaan Allah sangat memurkai dia. Jadi bila umur kita dah sampai 60 tu, dah tak ada waktu lagi kita nak terlepas semayang berjemaah, dah tak boleh dah. Lepas tu kita nak kena check kita punya semayang sunat kita, mana yang kurang kita nak tambah. Kita nak cari masa untuk baca Quran, paling tidak pun 2 bulan sekali nak khatam, sebab kita dah pencen. Inilah waktu dia. Sebenarnya kalau kita sibuk dengan masjid, kita sebenarnya masih sibuk, tapi kita swing sibuk kita ni. Kita swing. Waktu yang sama semayang qada yang dulu-dulu pun kena qada. Tapi waktu yang sama berurusanlah dengan urusan dunia kita tu. Tapi dunia kita dah tak jadi macam dulu dah. Jangan takut. Ini ada nak pencen, takut. Saya kata, pasal apa bang? Nak pencen, nak gelisah. Saya kata, nak takut pasal apa? Abang pergilah masjid, campur dengan orang surau tu,
Kan? Belajar-belajar datang, sebelum pencen belajar-belajar datang surau. Jangan bila dah pencen dia jadi gelisah nak pergi surau jangan. Sebelum pencen tu dah mula datang surau. Dan kita doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah mudahkan hidup kita ni. Allah mudahkan urusan. Bila urusan makin kita cecah 60 tahun ni, urusan rezeki kita tu Allah mudahkan. Mudah kita nak beramal. Itu je bekal kita tuan-tuan. Kita nak menghadap Allah Ta'ala ni. Kita tak boleh bawa apa-apa lagi dah. Jawatan kita, pangkat kita. Orang ingat kita sekejap. Satu waktu kita akan dilupai. Itu sebab dalam hadis riwayat yang lain diterangkan tentang apabila satu orang anak Adam mati, kemudian orang mandikan dia, orang kafankan dia, orang solatkan dia, kemudian orang bawa dia pergi ke tanah perkuburan. Ketika dia dikuburkan, ahli keluarga dia akan menangisi dia ni, akan ingat kat dia. Tapi ketika dia nak pulang, akan ada sekelompok para malaikat yang akan mengambil tanah kubur ni. Dalam kitab ni pun disebutkan ada sekumpulan malaikat yang ambil tanah kubur ni, kemudian melontarkan dan mengatakan, baliklah, lupakanlah orang ni. Kemudian bila pulang ahli keluarga, selang beberapa lama dia pun dilupai. Betul? Bini kita, sayang kita macam mana, takkan menangis sampai tengah malam kat kubur tu. Kita meninggal, sayang sangat bini sayang dengan kita ni. Mau tak sayang, abang bagi rumah, abang tukar nama geran kereta, geran tanah, abang bagi, semua abang bagi. Sayang betul bini dengan kita. Tapi bila mati je kita ni, bini kita pun orang memanglah datang nangis, menangisi kematian suami. Tapi bila imam dah habis baca, dah habis talqin, semua orang balik, masih lagi menangis kat kubur tu. Akhirnya anak kata, dah lama, orang semua dah balik. Tak apalah, kau nak balik, baliklah, mak dia kata. Mak duduklah sini, tak apa, mak balik. Dah dekat maghrib. Dah lama orang dah balik, dah dekat maghrib dah ni nah. Imam semua dah balik lah. Tanam tadi lepas lah. Tapi dah dekat azan maghrib, mak, orang semua dah balik, mak bini masih menangis. Dah lah mak, melah balik. Tak apalah, kau nak balik kau baliklah, sebab mak sayang betul dengan ayah kau ni. Macam tu mak duduk je lah kat kubur ni. Tak apa, mak ikut kau balik. Akhirnya mak pun balik. Besok tu datang lagi. Lama kelamaan dia pun dilupai. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ingat suami lagi. Lepas tahun habis dah. Lepas 2 tahun, 3 tahun, kahwin lain. Kalau mak dia muda, ya, yang laki lagi lah. Kadang umur 75 lepas meninggal, saya nak kahwin lagi Ustaz. Tak apalah pakcik, kahwin lah. Saya tak boleh hidup seorang-seorang. Tak apa lah. Orang perempuan dia sampai waktu macam tu, kalau ada sebahagian kahwin, ada sebahagian tak kahwin. Tapi lama kelamaan dilupai lah. Jadi orang yang di bumi ni, dia lama-lama akan dilupai. Itu sebab bila kita kembali kepada Allah, ahli keluarga, anak, isteri kita ni, dia ujian bagi kita. Jadi janganlah sampai anak, isteri ni menyebabkan kita jadi orang laki-laki ni sampai satu amal pun tak boleh buat. Jadi kita pun waktu yang sama kena fikir diri sendiri sikit. Ada waktu kita kena fikir diri kita. Memang kita sayang bini kita sayang anak kita sayang isteri kita. Tapi ada waktu kita kena sayang diri sendiri. Kita akan dilupai. Sehingga dalam riwayat mengatakan, kalau satu orang laki-laki itu bila mati laki itu, sehingga perkhabaran yang berlaku di rumah dia pun dia diberitahu. Sehingga kucing yang dia bela di rumah tu mati, dia pun dia bagi tahu. Sehingga ahli keluarga dia, kalau isteri dia kahwin lain pun dia bagi tahu. Mereka kata, hey fulan, isteri kau dah kahwin lain lah. Kita pun dengar, punyalah copek kan? Jadi kita diberi khabar. Begitu juga isteri ni,
Dia pun diberi khabar, harta yang engkau tinggalkan telah diwariskan, telah difaraidkan. Isteri engkau sudah pun berkahwin lain. Tanah yang kau duduk itu dulu telah dibahagi-bahagikan. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok, masa kita boleh tengok dengan mata kita, kadang-kadang 20-30 tahun dulu kita tengok satu rumah ni, meriah rumah tu, kan? Kadang-kadang kita duduk kat kampung kita kenal keluarga ni. Dulu kita masa kecil-kecil kita tahu keluarga ni orang kaya, keluarga dia besar, meriah keluarga dia. Tiba-tiba bila umur kita dah 40 tahun, kita lalu balik rumah tu, tengok rumah tu dah tinggal kau. Mana pergi keluarga ni? Dah masing-masing dah, bapak dia dah meninggal, mak dia dah meninggal, anak dia tak mano pergi, tinggal rumah macam mana? Terbiar. Ada tak macam tu? Banyak. Lah pergi kat Rambau, pergi Pilah, kita tengok banyak rumah-rumah kampung yang tertinggal. Last sekali runtuh sendiri rumah tu. Runtuh, robah sendiri. Rumah pusaka, kan? Jadi atas maksud itulah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita, kan. Jadi masa yang kita ada ni, saya pesan dengan diri saya, dengan tuan-tuan, dengan perempuan, masa yang kita ada ni, gunakanlah masa ni sebaikmu mungkin. Jangan kita masuk alam kubur akhirnya kita menyesal, kesal kita. Jadi ni waktu kita. InsyaAllah tuan-tuan, jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang insyaAllah. Tuan-tuan ada soalan ke? Perempuan ada apa nak tanya? Saya bagi soalan. Okey, kalau tak ada, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah insyaAllah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallima taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.